Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Rise Up Highlights Majlis Sukan Negeri Johor edisi kedua. Bersama saya Nur Azwa Mat Lasim. Berikut antara paparan menarik Rise Up Highlights kali ini. Johor dominasi kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2022. Anugerah Penggradan Persatuan Sukan Negeri Johor 2022. Litap Malaysia di Saru 2022 meriah dan cemerlang. Tamasya Sukan C ke-31 Vietnam 2021 yang berlangsung pada 12 hingga 23 Mei lalu menyaksikan kontingen Malaysia berjaya menamatkan saingan edisi ke-31 dengan 39 pingat emas sekaligus melepasi sasaran 36 emas yang ditetapkan oleh kontingen Malaysia. Tidak menghampakan, atlet-atlet negeri Johor turut menyumbangkan 25 pingat kepada kontingen negara iaitu 3 pingat emas, 7 pingat perak dan 15 pingat gangsa. Atlet Karate Johor Surya Sangka Hari Sangka menghadiahkan pingat emas ke-25 negara menerusi acara individu komite bawah 67 kg. Manakala Nurul Syashan Nadia Muhammad Arifin, atlet menembak kelahiran Batu Pahat bukan sahaja memastikan pingat emas acara 10 meter air pistol individu wanita menjadi miliknya, malah melakar prestasi cemerlang dengan bidikan 239.3 mata bagi mencipta rekod baharu Tamasya. Menerusi acara karate kumite berpasukan lelaki, Surya bersama rakan sepasukannya menghadiahkan pingat emas ke-36 negara sekaligus menamatkan kemarau pingat emas acara kumite berpasukan lelaki Sukan C yang kali terakhir dimenangi pasukan negara pada Sukan C 1993 Singapura. Kontingen negara menamatkan saingan Sukan C kali ini di kedudukan ke-6 dengan pungutan pingat 39 emas, 45 perak dan 89 gangsa. Pasukan berbasikal trek negeri Johor mendominasi kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2022 yang berlangsung di Velodrome Nasional Malaysia nilai pada 26 hingga 29 Mei baru-baru ini. Di barisi pelumba sukma dan elit, pasukan Johor meraih 13 pingat emas, 10 pingat perak dan 6 pingat gangsa, mengatasi pencapaian pada edisi 2021 dengan 8 pingat emas, 5 perak dan 4 gangsa. First kali saya nak mengucapkan syukur Alhamdulillah di kejohanan baru-baru ini dinilai kejohanan trek kebangsaan untuk tahun 2022. So pasukan Johor telah melakukan satu prestasi yang kata orang di luar jangkaan lah. So daripada target saya selaku penjurulatih untuk melepasi gold medal pada tahun 2021 iaitu sebanyak 8 gold medal. So, target saya untuk mencapai sasaran sebanyak 10 sajalah. Tapi untuk kejohanan trek kebangsaan 2022 ni kami mencapai 13 gold medal lah. So sepanjang kejohanan berjalan, atlet-atlet Johor telah menunjukkan satu prestasi ataupun performa yang dikatakan luar biasa. Semangat juangnya sangat tinggi untuk membawa nama negeri Johor ke peringkat kebangsaan lah. Harapan saya selaku jurulatih ataupun ketua jurulatih pasukan berbasikal negeri Johor adalah untuk menerus menjadi kuasa besar dalam acara-acara sukan berbasikal, terutamanya departmen acara Velodrome di peringkat kebangsaan. Untuk sukma pula, saya meletakkan harapan untuk mencapai sasaran pingat yang telah ditetapkan oleh Majlis Sukan Negeri Johor dan Persatuan Berbasikal Negeri Johor. So atlet-atlet saya rasa sudah bersedia untuk menghadapi sukma. Walaupun kami ada lebih kurang 90 lebih hari lagi mulai hari ini, insya-Allah kami akan buat yang terbaik untuk Johor. Majlis Sukan Negeri Johor melalui Unit Atlet dan Sains Sukan telah mengadakan seminar anti-doping Pasukan Sukma Johor 2022 yang dikendalikan oleh Puan Isnaini binti Mat Zin, Ketua Pemakanan Sukan Dekish MSNJ. Seminar yang berlangsung selama 7 hari itu melibatkan 11 sukan iaitu pasukan berbasikal, tinju, memanah, angkat berat, pencak silat, karate, keno, hoki, judo, olahraga dan akuatik. Seminar ini turut disertai oleh jurulatih sukma dan jurulatih pusat latihan daerah. Kita jalankan sesi seminar anti-doping ni adalah bertujuan untuk memberikan pendidikan awal kepada para atlet, khususnya atlet negeri Johor lah. Dan kita nak menghalang daripada berlakunya sebarang aktiviti yang melibatkan salah laku penyalahgunaan bahan-bahan terlarang ni di peringkat awal ni lagi. Walaupun sukma ataupun kejohanan-kejohanan besar, orang kata masih lambat lagi, so kita kena didik daripada peringkat awal ni lah, okay? Supaya atlet tidak terjerumus
ke dalam salah laku doping ni. Dan seterusnya kalau positif doping ni, kita takut dia akan mencemarkan nama baik negeri tersebut, pasukan tersebut dan juga nama Malaysia sendirilah. Seramai 17 peserta yang terdiri daripada kalangan jurulatih dan penggiat sukan telah menyertai bengkel asas merangka Pelan Latihan Periodisasi 2022 Anjuran Unit Atlet dan Sains Sukan Majlis Sukan Negeri Johor. Program ini merupakan salah satu keperluan kepada jurulatih-jurulatih dalam membuat pelan latihan atau ujian secara lebih sistematik kepada atlet. Menerusi bengkel ini juga, para peserta dapat mempelajari teknik asas merangka pelan latihan tahunan beserta pengaplikasian ke dalam program latihan harian. Kejohanan Sirkit Remaja Johor SRJ 2022 Siri 1 Anjuran Majlis Sukan Negeri Johor menerusi unit pembangunan telah berlangsung dengan jayanya. Dibahagikan kepada dua fasa, fasa 1 telah berlangsung di Muar pada 25 dan 26 Mac dengan mempertandingkan sukan memanah dan keno. Fasa kedua telah berlangsung baru-baru ini dengan kota tinggi menjadi tuan rumah. Sebanyak 3 sukan dipertandingkan iaitu sukan wushu, petang dan pencak silat. Bagi siri pertama ini, daerah Johor Bahru mendahului pungutan pingat dengan 19 pingat emas, 6 pingat perak, 13 pingat gangsa. Diikuti daerah Kota Tinggi dengan 14 pingat emas, 13 pingat perak, 11 pingat gangsa dan daerah Kulai di kedudukan ketiga dengan 13 pingat emas, 8 pingat perak dan 15 pingat gangsa. Untuk siri pertama ini saya berpuas hati mengenai kualiti atlet-atlet yang kita ada di peringkat gold, di peringkat akad umbi. Sangat-sangat berkualiti dan mereka memberikan komitmen 100% dalam memastikan kejuaraan itu adalah hak milik mereka. Harapan saya semua atlet gold di negeri Johor ini memberikan tentangan yang hebat. Jangan fikirkan bahawa sekali kita kalah, kita akan kalah untuk seterusnya. Bagi saya, itu semua belum berakhir. Okay? Daerah-daerah yang di bawah still lagi ada peluang untuk memberikan dan mengejar kedudukan yang mereka di atas. Sirkit Remaja Johor 2022 bagi siri kedua akan berlangsung pada 1 dan 2 Julai di daerah Batu Pahat dan siri ketiga pada 12 dan 13 Ogos di daerah Johor Bahru. Baiklah, seterusnya bagi segmen Rise Up Go, mari kita bersama Aizat Johari. Terima kasih Azwar. Baru-baru ini telah diadakan satu Majlis Anugerah Penggredan Persatuan Sukan Negeri Johor 2022 dan Majlis Jamuan Aidilfitri Keluarga Sukan Negeri Johor yang diadakan di Indoor Arena Kompleks Sukan EduCity. Tahun 2022 merupakan tahun kedua program penggredan dilaksanakan dengan melibatkan 39 persatuan sukan negeri Johor untuk dinilai dan digradekan mengikut kelayakan dan kriteria yang ditetapkan. Sebanyak 6 persatuan sukan berjaya memperoleh geran tersebut iaitu bagi geran B bernilai RM70,000 Malaysia diterima oleh Persatuan Petang, Persatuan Badminton, Persatuan Bola Keranjang dan Persatuan Hoki. Manakala bagi geran C bernilai RM50,000 Malaysia diterima oleh Persatuan Silat dan Persatuan Memanah. Dimaklumkan Persatuan Negeri Johor atau lebih dikenali program penggredan persatuan ini memberikan inisiatif Kerajaan Negeri Johor menerusi Majlis Sukan Negeri Johor bagi tujuan untuk memperkasakan persatuan-persatuan negeri di Johor ini. Walaupun tiada persatuan yang berjaya untuk melepasi grade A, tetapi beberapa persatuan telah memperolehi grade B dan juga grade C. Yang mana grade B bantuan geran daripada Majlis Sukan Negeri Johor sebanyak RM70,000 dan grade C RM50,000. Dan mana-mana persatuan yang tidak berjaya untuk mana-mana grade akan diberi bantuan pengurusan sebanyak RM10,000 setahun.
Dalam majlis yang sama, turut diadakan jamuan Aidilfitri Keluarga Sukan Negeri Johor melibatkan warga kerja Majlis Sukan Negeri Johor, Perbadanan Stadium Johor, Sekretariat Sukma Johor dan Sport Johor Sdn Bhd. Turut diraikan wakil-wakil persatuan, atlet-atlet Johor dan jurulatih Johor. Edisi sulung Litap Malaysia telah berlangsung dengan jayanya pada 4 Jun baru-baru ini dengan penyertaan seramai 4,700 pelumba amatur dan profesional dari dalam dan luar negara. Para pelumba dicabar menerusi dua pilihan jarak laluan berlainan iaitu 140 km dan 60 km membabitkan laluan merentasi sepanjang pantai di timur Johor iaitu Pengerang, Air Tawar, Benut dan Bandar Penawar. Sebanyak 5 kategori dipertandingkan bagi kedua-dua jarak iaitu lelaki dan wanita individu, lelaki dan wanita berpasukan dan berpasukan campuran. Majlis Sukan Negeri Johor turut serta dalam pameran sempena Litap dengan berkongsi penerangan dan pengalaman kepada orang ramai mengenai peranan Majlis Sukan Negeri Johor. Tidak melepaskan peluang, pegawai dan kaki tangan Majlis Sukan Negeri Johor turut serta pada perlumbaan kali ini. Alhamdulillah, akhirnya kami dapat tamatkan kayuhan sejauh 60 km. So, first of all, saya ucapkan tahniahlah kepada pihak menganjur kerana telah menganjurkan satu event yang saya rasa international event dan kami sebagai rider berpuas hatilah dengan facilities dan accommodation yang disediakan sepanjang tempoh kami berkayuh pada hari ini. Litap Malaysia oleh Tour de France adalah anjuran bersama Muse Group Sport Asia dan Sport Johor Sdn Bhd di Sarukos, Malaysia Airlines, Check Hub dan Majlis Sukan Negeri Johor adalah antara penaja utama dan rakan kongsi Litap Malaysia. Berita baik untuk peminat sukan badminton, Akademi Badminton Taman Peling kembali dibuka kepada orang ramai selepas kerja-kerja menaik taraf lantai gelanggang dilaksanakan. Ini bagi memberikan keselesaan kepada orang awam berada di samping mengurangkan risiko kecederaan berbanding lantai sebelum ini. Selain dilengkapi 9 gelanggang parkir, Akademi Badminton Taman Peling juga dilengkapi kemudahan bilik persalinan, kedai raket, asrama lelaki dan wanita yang boleh memuatkan seramai 48 orang dalam satu masa. Akademi Badminton Taman Peling juga dipilih sebagai lokasi penganjuran Karnival Sukan JKR se-Malaysia yang dijadualkan berlangsung pada 22 hingga 24 Julai 2022. Waktu operasi Akademi Badminton Taman Peling adalah bermula jam 9 pagi hingga 12 malam. Sekian untuk Rise Up Go dan Rise Up Community. Saya Aizat Johari, kembali kepada Azwar. Terima kasih Aizat. Pada 27 April 2022 telah diadakan pelancaran program bantuan kasih bangsa Johor yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Program bantuan kasih bangsa Johor ini merupakan sebahagian inisiatif Kerajaan Negeri Johor dalam usaha membantu meringankan beban rakyat Johor. Antara usaha dalam program bantuan kasih bangsa Johor ini ialah bantuan beras bangsa Johor yang merupakan cetusan idea Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Program bantuan beras ini akan memberi manfaat kepada 903,000 isi rumah dan pengagihan beras sedang giat dijalankan di setiap daerah dengan melibatkan 1,400 sukarelawan Southern Volunteers. Sekian untuk Rise Up Highlights kali ini. Ikuti perkembangan atlet-atlet Negeri Johor dengan mengikuti media sosial rasmi Majlis Sukan Negeri Johor seperti yang tertera. Kami mengalu-alukan komuniti sukan Johor untuk berkongsi sebarang gambar dan video dan boleh di-emailkan ke riseupjohor@gmail.com. Saya Nur Azwar binti Mat Lasim. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.